Baiklah, 22 penduduk menerima ujian dan dugaan di bulan Ramadan apabila mereka hilang tempat tinggal dalam satu insiden kebakaran melibatkan 3 buah rumah di Putatan. Itu antara fokus dari negeri di bawah Bayu yang akan dibawakan Muhammad Diah Sahlan. Silakan Diah. Ya, terima kasih Norlila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 22 penduduk hilang tempat tinggal selepas 3 buah rumah terbakar di Kampung Seri Pandan Putatan kira-kira 1.30 tengah hari tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran masih dalam siasatan. Mangsa Sahidi Tahir yang ditemui menyatakan anaknya ternampak asap di atas siling rumah sekitar pukul 1.30 tengah hari. Asap tu atas siling. Ada 4 bilik di atas tu, saya katuk budak-budak semua, turun apa semua tiada. Saya suruh keluar lah. Jadi barang-barang yang kami selamat hanya dokumen, tapi ada 2 orang anak saya, dokumen IC diorang tidak terselamat. Dari situ puncak dia di atas siling. Sementara itu, Ketua Operasi Pegawai Kanan Bomba, Zainal Elias John Ratsum ketika ditemui media berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 1.51 tengah hari. 25 pegawai anggota digegaskan ke tempat kejadian dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penampang dibantu BBP Kota Kinabalu. Kebakaran dapat dikawal pada pukul 2.45 petang. Wakil Rakyat Tanjung Keramat Insinyur Syahil Miyaya turun padang meninjau lokasi kebakaran memaklumkan mangsa yang terlibat akan menerima bantuan daripada pihak kebajikan selain daripada pejabat wakil rakyat. Mereka saya difahamkan akan menumpang di rumah keluarga mereka masing-masing. Jadi dari Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM, mereka akan membantu memberi bantuan keperluan asas lah buat tempoh terdekat ini. Sebanyak 13 juta ringgit peruntukan telah diluluskan kerajaan bagi menaik taraf dan membaiki bangunan Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan. Menurut Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris, difahamkan kontraktor dan pihak yang terlibat sedang giat mengenal pasti kerosakan perlu diperbaiki di hospital berkenaan. Hospital Sandakan ini yang saya dipahamkan dibina pada tahun 1951 dan saya melihat memang banyak yang kita nak upgradekan atau diperbaiki. Datuk Zakaria ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan HDOK Sandakan di Institut Latihan Kejururawatan Sandakan. Beliau juga mengingatkan individu yang menerima giliran janji temu suntikan vaksin COVID-19 agar hadir pada tarikh ditetapkan. Masyarakat juga dinasihati tidak mempercayai maklumat, tanggapan dan spekulasi negatif berkaitan vaksin yang tular di media sosial. Ini kerana suntikan vaksin penting bukan hanya untuk melindungi diri, malah melindungi keluarga dan masyarakat keseluruhan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Sebanyak 545 kes denggi direkodkan di Sabah dalam tempoh Januari hingga semalam. Daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi sebanyak 174 kes, diikuti Tawau 114 kes. Menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, 2 kes baharu dicatatkan semalam di Tuaran dan Keningau. Terdapat 3 wabak aktif dikesan di daerah Tawau membabitkan lokaliti Ranggu Skim, JU03 Taman Ria 1 dan 2 serta Taman Semarak Megah Fasa 5. Bagaimanapun kesemua wabak adalah terkawal. Sehubungan itu, Datuk Dr. Christina menasihati masyarakat supaya mengamalkan 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sementara itu, jumlah kumulatif wabak kolera di negeri ini kekal 28 kes. Tahap kesedaran umat Islam mengenai keperluan menunaikan zakat bagi membantu golongan asnaf terutama semasa penularan pandemik COVID-19 antara faktor peningkatan kutipan zakat bagi Sabah. Ini dapat dilihat menerusi tren pembayaran zakat lebih awal oleh badan-badan korporat, syarikat perniagaan maupun individu bermula tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Ramlan Awang Ali berkata peranan media massa juga banyak membantu usaha kutipan zakat bahagian zakat dan fitrah MUIS menerusi hebahan secara tidak langsung bagi menggalakkan umat Islam menunaikan zakat.
Semasa COVID ni ramai yang kesian, yang terpaksa kehilangan kerja, ekonomi di mana kurang, di mana perniagaan merosot. Tetapi dari segi kesedaran untuk membantu sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, kawan-kawan seagama, persaudaraan se-Islam itu sangat tinggi. Ramlan bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu, tahun ini bahagian zakat dan fitrah MUIS menyastarkan kutipan RM130 juta nilai zakat berbanding RM101 juta kutipan tahun lalu. Baik, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Saudara, bersama jayakan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan, daftar diri bersama keluarga dan rakan. Lindung diri, lindung semua. Kembali semula bersama Nolela Muhammad Noor di Angkasa Puri. Silakan Nolela. Dia Salan, terima kasih. Baiklah saudara.